warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irma, saya okey, boleh, ada Ustaz? Irma ada. Teruskan Irma. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mukhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih sudi membedah buku bersama dengan kita, jemaah dan hadirin pecinta ilmu di Gema Nur Iman. Yang berusaha dan berdedikasi Ibu Rosniyati Mansur bersama barisan ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, yang dialu-alukan hadirin pecinta ilmu yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, terpilih lagi kita untuk mengimarahkan pengajian perjalanan sirah alam rumah tangga Rasulullah SAW. Hasil tulisan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman Ma'ta dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW. Bagi mohon keberkatan halaqah ilmu ini, kita mulakan kuliah duha dengan bacaan umul kitab yang dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz, dan dengan segala hormatnya saya persilakan sekaligus menyambung pengembaraan sirah dalam alam rumah tangga Rasulullah SAW di taman-taman syurga kita pada pagi ini. Falyatafadhal mazkura ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah terus berikan nikmat yang sedia ada ni, terus kekal berikan dan tambah nikmat-nikmat yang baru, kerana Allah sendiri telah mendedahkan, orang kata, sifirnya, rahsianya nak dapat nikmat lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan bersyukur. Dalam arti kata benar-benar bersyukur mengikut yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendakilah. Allah sebut la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur pasti aku tambah. Saya doakan jemaah pengajian sekalian walau di mana sahaja berada, sihat walafiat. Saya juga doakan kita semua Allah panjangkan rezeki kita, jodoh kita untuk dapat bertemu dengan Ramadan yang tak lama lagi. Tahun ni masuk tahun baru dia terus teringat Ramadan. Tengok tak lama tuan-tuan, 2 bulan lagi, 2 bulan lebih kurang. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang ini. Bukan sekadar bertemu, tapi dapat bersama dengan sebaik-baiknya Ramadan, dan dapat menghantar pulang Ramadan dalam keadaan kita menjadi hamba yang Allah lebih baik, hamba yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mengisi kesyukuran kita dengan pengajian ilmu. Saya minta maaf sekali lagi kena bersiaran dalam kereta, ada masalah tadi, ada masalah internet di rumah, dan juga kalau ada suara tak berapa jelas, saya juga minta maaf. Masih lagi tercari-cari mic kat mana tak jumpa, terlama sangat bercuti. Ala kulli hal, sekarang ni dah back to reality, dah balik di tempat berjuang di Rawang, barulah orang kata terkejar-kejar. Apapun, terima kasih atas kesudian pihak Gema Nur Iman untuk memberi ruang, memberjodohkan lagi pertemuan kita dalam pengajian ilmu ini. InsyaAllah saya sangat-sangat hargai. Mari kita teruskan pengajian kita. Hari ini kita akan masuk muka surat 87. Ya? Muka surat 87. Saya duk kira-kira nak habis dah. Untuk bab 1 ni nak habis dah. Kuliah hari ini dan minggu depan habis dah bab 1. Jadi untuk yang minggu ini kita akan baca 2 ataupun 3 hadis terus. Sebab kita tinggalkan satu babak nanti untuk minggu depan insya-Allah. Baik, kita teruskan. Muka surat 87, Asam Garam ke-27. Tajuknya, isteri-isteri berpakat mendesak
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kes ini sangat penting, sama seperti sebelum ni minggu lepas. Kita bukan sangat penting kerana kisah ini secara tidak langsung disentuh dalam Al-Quran. Maka apa saja yang disentuh dalam Al-Quran, terakam dalam Al-Quran, maka dia penting, lebih penting banding yang tidak disentuh. Dan kisah ini kita akan bincang secara lebih mendalam dan menyeluruh di bab 4 nanti, bab terakhir buku ini. Tapi kita masukkan di sini sebagai orang kata teaser awal. Baik. Mari kita tengok. An Anas qala Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Anas bin Malik. Jarang-jarang timbul nama beliau. Kerapnya nama Sayyidatina Aisyah, nama beliau. Dan kita kenal beliau sebagai khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur kita akan berkenalan dengan lebih lanjut dengan beliau nanti dalam buku Asam Garam yang ketiga, dalam bab ke-13, bab ujung juga, berkenaan dengan khadam dan hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Anas berkata, satu ketika Sayyidina Umar pernah menyebut, ijtama nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaih. Pernah para isteri Nabi berpakat, berkumpul untuk apa? Untuk, saya terjemah kat sini, al-ghirati alaih, untuk menunjukkan satu ketidakpuasan hati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tak puas hati tu? Dari tajuk ni kita mendesak Nabi tu apa bendanya? Ni kita akan jumpa, saya sebut di hujung nanti. Di bab keempat nanti. Ala kulli hal, kita kena sebut juga sebab tak lepas sekali lalu, iaitu isteri Nabi pakat-pakat duk minta lah, duk minta Nabi naik taraf kehidupan mereka. Secara umumnya begitu. Yang ini berlaku selepas pada perang Khaybar. Kita bayangkan, kita sebut saya pasal ikon panas sikit. Mereka menuntut itu ini nak besarkan rumah lah, dibayangkan begitulah. Besar rumah, nak tambah sofa, nak ganti langsir, itu normal. Sebab keadaan ketika itu bukannya kita kata isteri Nabi ni tak faham keadaan Nabi susah. Masa itu memang sesuai. Sebab ketika itu Nabi dalam keadaan kaya. Masyarakat Madinah ketika itu dah senang. Nabi sendiri mencari harta yang banyak kerana orang kata mendapat harta al-faid, iaitu harta daripada orang Yahudi yang dihalau. Kemudian Khaybar pula, menguasai Khaybar, dapat harta sangat banyak. Bahkan lepas pada Khaybar itu, setiap seorang isteri Nabi mereka mendapat berapa lot tanah masing-masing. Mereka kaya. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, sahabat Muhajirin, Nabi arahkan supaya segala yang pernah diberikan oleh Ansar, tanahnya apa semua, pulangkan balik. Sebab apa? Sebab Nabi pecah lot peruntukan tanah masing-masing, kebun masing-masing. Mana harta melimpah kaya-kaya. Maka ketika ada itulah, isteri Nabi kata, patutlah kita ni, dah senang dah apa ni, rumah kita lama lagi susah, kita faham lah. Tapi ini keadaan dah, kita minta dengan Nabi. Itu keadaan dia. Itu dia masukkan sesuatu yang menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap baginda. Dah asyik rumah sama, apa tak berubah ni. Itu keadaan. Jadi kita memahami ni supaya tidak berlaku salah faham terhadap para isteri Nabi secara yang tidak patut. Faqultu lahun, kata Sayyidina Umar. Berlaku isu ni apabila isteri Nabi tunjuk tak puas hati ni, yang membawa kepada peristiwa Nabi pulau. Nabi merajuk, Nabi pulau mereka selama sebulan. Tak jumpa langsung. Yang hari-hari, yang rutin harian, tiap malam, tiap hari Nabi pergi berjumpa, ini semua tu Nabi, orang kata, hentikan buat sementara tu. Sebulan. Tak jumpa seorang pun, tak nak ni. Pakat menangis isi Nabi semua. Ini satu peristiwa yang dahsyat lah. Dan melibatkan jadi isu nasional. Di Madinah sampai berkumpul para sahabat Nabi di luar rumah, di masjid Nabi, sampai terdengar desas-desus bahawa Nabi telah ceraikan kesemua isteri dia. Oh, menangis-nangis. Sayyidina Abu Bakar datang marah Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Umar datang marah anak masing-masing.
sebab isu ni. Hal tidak sampai Nabi ceraikan lah, tapi Nabi pulau, Nabi merujuk selama sebulan. Maka dalam peristiwa itu ada Sayyidina Umar sebut kepada mereka, faqultu lahun, aku pun berkata kepada mereka, asa rabbuhu in talaqakun an yubdilahu azwajan khairan minkun. Ini ayat ucapan asal Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Menarik. Lalu hebatnya kata-kata Sayyidina Umar ini diangkat menjadi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar disebut boleh jadi Tuhan Nabi SAW, boleh jadi Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jika dia menceraikan kamu semua ni, Allah akan gantikan dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Marah Sayyidina Umar, meluahkan kemarahan. Termasuklah anak dia, Sayyidah Hafsah. Duk minta itu ini nak menyusahkan, duk rasa meresahkan Nabi. Sayyidina Umar kata, boleh jadi nanti kalau sampai Nabi cerai kamu semua ni, Allah akan gantikan dengan isteri yang lebih baik. Begitu. Fanazalat hadhil ayah. Maka turun ayat ini. Tak lama kemudian betul-betul turun wahyu sebiji yang merakamkan apa kata-kata Sayyidina Umar ni. Masya Allah, dahsyat tuan-tuan. Hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab tafsir dalam bab surat Tahrim ayat 5. Ini riwayat yang ringkas tentang kisah ini. Adapun riwayat yang terperinci ada nanti dalam bab 4 yang sebahagian kita dah sebut tadi sikit sebanyak tuan-tuan. Baik. Kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua kisahnya merujuk kisah yang sama tapi ada perincian yang lain. Anas menceritakan bahawa Umar pernah berkata, aku menepati kehendak Tuhanku dalam 3 perkara. Atau katanya Tuhanku bersetuju denganku dalam 3 perkara. Ini hadis ini secara tidak langsung memberi gambaran kepada kita tentang keistimewaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. InsyaAllah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni unik dan istimewa berbanding sahabat Nabi yang lain. Masing-masing sahabat Nabi ada kelebihan, ada keunikan masing-masing. Tapi Sayyidina Umar dari sudut ini. Dalam hadis-hadis yang lain kita tahu kan, Nabi kata kalau ada Nabi selepas aku, tak ada orang lain lah. Umar lah orangnya. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, laqad kana fima qablakum minal umam muhaddathun. Dulu dalam kalangan umat-umat terdahulu ada orang yang disebut muhaddathun. Muhaddath. Muhaddath ni apa yang maksudnya? Muhaddath ni dia bukan Nabi. Nabi apa beza Nabi dengan atau Nabi Rasul dengan manusia yang lain? Beza utama dia dari segi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menerima mesej wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi, ini Rasul. Nah, bawah sikit daripada Nabi ni ada satu kelompok yang dalam hadis ini Nabi sebut sebagai muhaddath. Dan dalam umat sampai akhir zaman ada. Cuma tak tahu tak siapa boleh confirm dia tu. Tapi satu orang yang Nabi iktiraf sebagai muhaddath ada, iaitu Sayyidina Umar. Muhaddath ni macam mana? Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tetapi dia menerima ataupun apa lintasan hati dia, pendapat dia tu kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ni muhaddath, orang yang ada bisikan. Ini Sayyidina Umar. Dan ini kalau kita bincang panjang lagi, bahasa ni firasat. Ada orang ada firasat. Dan benda ni dia bukannya dibuat-buat. Bukannya boleh aku nak ada firasat, ada ni, tak. Dia Allah campak, Allah beri kepada orang terpilih. Dan orang itu biasanya orang punya hati yang suci, yang sangat jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat ni seperti mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan, baik. Kata Nabi begitu. Dulu ada dalam umat-umat terdahulu ada kelompok yang sebut muhaddathun, orang yang ada bisikan ni. Apa yang dia rasa, yang dia kata itu, yang dia buat itu kena dengan Allah SWT. Walhal dia bukan Nabi, dia tak terima pun ni. Kata Nabi lagi, fa in yaku fi ummati ahad fa innahu Umar. Seandainya dalam umatku ni adalah orang seperti itu, Umar lah antaranya. Allah. Hadis Al-Bukhari. Baik. Jadi hadis yang kita akan baca, Sayyidina Umar kata pernah sampai 3 kali perkara yang aku rasa itu Allah akui.
Itu Sayyidina Umar kata, aku menepati kehendak Tuhanku dalam 3 perkara. Adakah 3 perkara ini saja? Tidak. Saya tak ingat nak buat ulang kaji. Ada buku khas tentang tajuk dia Muwafaqat Umar. Perkara-perkara yang Sayyidina Umar nak tu kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih daripada 3 ni. Cukup daripada hadis ni kita tahu 3 tu apa. Sayyidina Umar kata apa? Pertama, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, kalaulah Tuhan boleh jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Ini cadangan ataupun hasad Sayyidina Umar yang kemudiannya Allah akui kan. Maqam Ibrahim, kita siapa yang Allah rezekikan pernah jejak kaki ke Tanah Suci di Mekah, di Madinah, di Mekah kan, kita maqam Ibrahim pada hari ini ialah satu satu binaan kecil kan di sisi Kaabah itu, yang mana dari segi urutan apabila kita buat umrah selesai rukun tawaf kan, disunatkan habis yang ketujuh, okey dah habis tu, apa yang kita buat seterusnya iaitu solat sunat tawaf. Dan lebih terperinci afdal solat sunat tawaf itu di mana? Di belakang maqam Ibrahim. Kalau tu boleh bayangkan gambaran tu, Kaabah, maqam Ibrahim kat mana, dan disunatkan solat di belakang itu. Maksud bukan belakang tu kan, yang kita menghadap Kaabah, tapi di tengah-tengah antara Kaabah dengan kita tu ada maqam Ibrahim di belakang tu. Itu maksud dia di belakang. Boleh ke solat tempat lain? Di tempat tak nampak maqam Ibrahim? Boleh. Tapi disunatkan dan afdalnya begitu. Sebab itu kita akan tengok akan kram, akan sesak di tempat itu. Lama pula. Baik, itu. Ini asal mulanya daripada hasad Sayyidina Umar. Apabila mula-mula Futuh Mekah, tengok Sayyidina Umar, dia mari bisikkan hati yang Allah campak dalam dia. Allah, kalaulah Allah jadikan maqam Ibrahim itu tempat musalla, tempat solat khusus yang spesifik banding yang lain. Sungguh turun ayat Allah SWT selepas itu. Surah Al-Baqarah ayat 125. Rujuk. Surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu ayat Allah Ta'ala. Wattakhidhu, jadikanlah min maqami Ibrahim, di tempat maqam Ibrahim itu musalla, sebagai tempat solat. Itu hasad Sayyidina Umar. Baik, satu perkara yang saya nak sebut ala-alang ni, apa itu asalnya maqam Ibrahim? Dia adalah sebuah batu yang menjadi tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika pertama kali membina binaan Kaabah kan. Dan ada tapak kaki kan. Satu-satunya tapak kaki yang diakui sah itu merupakan tapak kaki manusia tertentu, dakwannya siapa-siapa, ialah ni tapak kaki Nabi Ibrahim. Dia ni orang duk intai, duk tengok dan tapak kaki tu dah hilang dah apa bentuk kaki dia. Dia jadi orang kata macam telur gitu. Sebab berlalunya masa batu itu disentuh, kemudian je baru dibuat kelongsong untuk ni. Kata sebelum terdedah zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, sehingga zaman, saya tak ingat zaman bila, barulah diperuntukkan. Dia terdedah untuk sentuh duk ni, Allah, macam-macam. Begitu tuan. Saya nak sebut apabila kita pembacaan, saya terlibat dalam mutawif sebagainya. Ada ibu-ibu pernah dengar orang cerita maqam Ibrahim ni macam lift dulu. Nabi Ibrahim duduk berdiri atas tu, kemudian tujuan dia kenapa? Sebab nak susun batu yang kita buat sebagai ni dinding Kaabah tu. Jadi tinggi tak sampai. Jadi berdirilah atas batu tu yang jadi maqam Ibrahim. Lalu batu tu terapur naik, Nabi Ibrahim naik tinggi, meletak, turun balik. Saya satu ketika itu yang percaya begitulah. Tapi sebenarnya tak tepat dia. Tidak ada riwayat tentang hal itu, tidak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Bukan setakat tidak ada riwayat yang sahih, bertentangan pula dengan hakikat. Bila kita baca riwayat, saya buat penelitian dan ni projek buku yang saya tengah buat sekarang ni,
terus ke Mekah, terus ke Madinah. Riwayat-riwayat yang ada, kalau kita tengok sejarah pembinaan Kaabah ini, Kaabah asalnya dia ada riwayat Kaabah asalnya dibina oleh siapa? Pertama ada riwayat sebut dibina asal-asal oleh malaikat. Malaikat bina. Kemudian turunnya Nabi Adam, dengan berlalunya masa, binaan itu orang kata dah runtuh, tak kan, Nabi Adam pula perbaharui binaan itu. Berlalunya masa, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh kena banjir apa semua hilang ni, sehinggalah zaman Nabi Ibrahim bina semula. Kemudian sejarah-sejarah dia. Masa Nabi Ibrahim bina Kaabah, ni dalam riwayat yang ada sebut bagaimana bentuk asal Kaabah begini. Dan rupanya Kaabah satu binaan berpetak yang sangat-sangat kata sederhana. Dia tak tinggi sebagaimana hari ni. Hari ni tinggi berapa meter? Bukan itu. Yang Kaabah hari ni yang kita gambar, kita nampak tinggi besar ni, itu bukan gambaran asal Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Dia dah ditinggikan. Tu apabila kita baca sejarah pembinaan Kaabah, bila direkodkan dengan teliti saiznya, bagaimana tingginya, bagaimana. Pada asalnya Kaabah dia berpetak segi empat itu, dan tidak ada sutuh, tidak ada atap. Atap tu orang mula-mula bina atap siapa? Zaman Quraisy sebelum Nabi. Dia ditinggikan daripada binaan asalnya. Ketinggian Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim boleh dicapai oleh tangan. Tangan tu boleh dicapai. Ada pintu boleh dicapai, dan dibina pula atas tanah, tidak ada macam hari ni beam kan. Mari zaman Quraisy, satu ketika sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, di renovate Kaabah itu. Pertama ditinggikan tapaknya, ada beam, kemudian dinding itu juga ditinggikan, kemudian diletakkan tadi kita sebut atap di itu. Tujuan dia apa? Ada tujuan dia. Dibuatkan pintu, ditutup pintu. Tujuan dia untuk nak elaklah tidak berulang lagi kecurian. Kaabah ketika itu dijadikan tempat untuk tempat simpanan harta-harta. Ini hari ni pun ada, kalau keadaan macam hari ni, tempat kita hari ni lah di kuil sebagainya, mereka jadikan tempat tu nak sedekah emas apa semua, simpan dalam tu. Jadi Kaabah keadaan gitu, kau orang panjat naik atas curi. Itu sebab dia ni. Dia nak sebut tadi, binaan asal Kaabah zaman Nabi Ibrahim, dia bukan tinggi. Dia boleh dicapai oleh tangan. Dan paling tinggi pun tadi, sekadar naik satu batu yang jadi maqam Ibrahim, lalu boleh untuk Nabi Ibrahim sampailah untuk nak letakkan batu di paling atas itu. Itu keadaannya. Baik, itu asalnya. Kadang saya sebut tuan. Itu yang pertama kata Nabi, kata Sayyidina Umar. Pertama aku sebut tadi, kalaulah Tuhan boleh jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat solat, turun ayat Allah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Berikutnya, yang kedua, aku juga pernah berkata, wahai Rasulullah, orang yang datang berjumpa denganmu ni, ada orang baik-baik, ada orang jahat, macam-macam orang datang jumpa Rasulullah ni kat rumah. Kalaulah Tuhan boleh arahkan para ummul mukminin supaya berhijab, selepas itu turun ayat hijab. Menarik. Sayyidina Umar, Nabi nak kata ada bahagian-bahagian kadang-kadang ini dia lebih mendahului Nabi SAW. Itu Nabi kagum dengan dia. Kalau ada Nabi selepas aku ni, Sayyidina Umar dah. Bahkan keadaan kes ini dia lebih advance, lebih berfikir sesuatu tu lebih pada Nabi SAW. Ni atas dasar dia sangat perhatian dengan Nabi. Dia tengok yang kedua ni, dia tengok Nabi, orang datang, Nabi sebagai Nabi, sebagai ketua negara, ni macam-macam rombongan datang, Nabi ajak masuk rumah gini-gini. Yang datang Sayyidina Umar duk perhati, bukannya semua orang baik, ada datang tak mata meliar tengok sana sini dalam rumah dia ni. Memang berlaku. Bukannya orang baik. Lepas tu tengok pula isteri Nabi datang hidang. Ketika itulah tidak sebelum berlaku ayat hijab, masuk dihidangkan air, tengok muka isteri Nabi, lawa juga. Mari perasaan, ini manusia. Sayyidina Umar tak selesa. Tengok, tak kena. Lalu dia kata kat Nabi macam tu, kalaulah Tuan boleh arahkan ummul mukminin supaya berhijab. Hijab di sini
bukannya maksud pakai tudung. Adakah makna kata sebelum pada ni isteri Nabi tak pakai tudung ke ni? Jumpa orang ramai, orang datang rumah tak ketemu. Adakah itu? Tidak. Hijab sini, ayat hijab dalam Al-Quran maksud dia tirai, berlangsir, iaitu apabila orang datang ke rumah nak cakap isteri Nabi duduk min wara'i hijab, duduk di belakang tabir. Turun ayat selepas pada, maka Allah turunkan ayat hijab. Ayat hijab ni tuan-tuan ibu-ibu boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat ke-54. Apa Allah sebut? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah. Kita minta setakat dulu. Pertama Allah sebut, wahai sekalian orang beriman, jangan suka-suka masuk rumah Nabi, melainkan jika diizinkan, dipelawa masuk untuk makan. Mana ada acara, ada majlis, Nabi buat kenduri makan ni saya saja nak datang rumah, nak masuk, adab Nabi lain. Baik. Kemudian ayat ni panjang, terus kita pergi di belakang tu, Allah kata fas'aluhunna min wara'i hijab. Habis. Ini asal ayat hijab. Kalau kamu nak minta sesuatu kepada isteri Nabi, ada benda apa-apa nak pergi Nabi, contoh Nabi pesan, Nabi bagi arahan, balik rumah, tolong balik rumah, ambilkan kat saya ni, minta kat isteri saya, apa yang berlaku ketika itu? Apabila turun ayat hijab, Allah kata fas'aluhun min wara'i hijab, maka mintalah dengan mereka dalam keadaan mereka di balik tabir. Maka sejak turun ayat hijab ini, si Nabi sudah tidak didedahkan lagi di khalayak, orang tak nampak dah wajah isteri Nabi SAW, sebab nak jaga kehormatan itu. Ini asalnya ayat apa kehendak Sayyidina Umar. Kita teruskan tuan, dia jadi panjang pula cerita pasal yang ni ya. Yang ketiga, berikutnya, suatu ketika aku dapat berita bahawa Nabi marah dengan sebahagian isteri baginda. Ini kembali kepada kisah kita ni. Sayyidina Umar dapat cerita, dapat berita yang Nabi marah. Sekali lagi kita nak sebut berlaku asam garam rumah tangga Nabi. Nabi marah kat isteri ada ketika juga ataupun ada ketika Nabi juga kena marah kat isteri. Ini normal, yang lebih penting untuk kita pelajari bagaimana dalam situasi yang sama. Lalu aku pergi jumpa mereka, aku katakan, lebih baik kamu semua hentikan apa? Itulah apabila dapat tahu yang rupanya Nabi marah kat mereka ni lebih-lebih duk minta kat Nabi itu ini. Jadi Umar kata, lebih baik kamu semua hentikan. Jika tidak, Allah pasti akan gantikan untuk Rasulnya isteri yang lebih baik daripada kamu semua. Ini ayat yang seumpama tadi. Kalau kamu ni nanti tak pasal-pasal Nabi ceraikan kamu, Allah gantikan dengan isteri yang lebih baik. Sehinggalah aku berjumpa dengan salah seorang isteri baginda, beliau berkata, ini menarik. Boleh Sayyidina Umar pula lebih-lebih duk marah kat isteri Nabi. Nabi masa tu dia tak marah sebagai Sayyidina Umar. Dan kita tahu kan, saya dah huraikan konsisten cara marah Nabi. Nabi marah dia bukan dengan marah-marah tengking. Apalah awak ni, contoh apabila isteri Nabi minta apa, awak ni tak faham ke kita ni hidup ni. Nabi tak ada tu. Nabi cara Nabi senyap. Tak kena lah tu. Itu cara Nabi. Sama juga dalam situasi ni. Apabila isteri Nabi duk pakai minta. Nabi sangat terasa, sangat orang kata terkesan lah tu. Nabi senyap, mengajuk orang ibarat kita. Oh, baru Nabi tu saya. Dan Nabi tak nak pergi dah rumah siapa-siapa lagi. Nabi bawa diri duduk di tingkat atas rumah Sayyidatina Aisyah. Dan waktu baru tahu dah orang Nabi sedang marah. Tapi orang lain, Sayyidina Umar, cara dia marah beginilah. Marah dia membebel lah ibarat kata. Bebel. Lebih baik kamu semua hentikan. Kalau tak, nanti Allah ganti dengan isteri yang lebih baik untuk begini, bebel. Kata Sayyidina Umar, sampailah aku duduk bebel seorang-seorang, sampai pada seorang ni aku duduk bebel kat dia, dia kata balik, dia balas balik, wahai Umar, Rasulullah tak pun nasihat isteri dia, jadi mengapa engkau pula sendiri sibuk menasihati kami? Kena dia. Ini apa realiti lah. Nabi tak ada pun duk cakap macam kau pula lebih-lebih. Kena dia. Isteri yang mana Ustaz? Ya. Isteri yang mana? Dalam riwayat tidak disebut yang mana, tak tahu. Masya-Allah. Nombor dia kata salah seorang isteri tak disebut mana. Tapi kalau nak kait dengan ada satu riwayat, kita baca awal-awal dulu.
kalau dia merujuk kepada kes yang sama, isteri Nabi yang sebut ini ialah Ummu Salamah. Selain daripada riwayat itu saya tak jumpa, saya tak nak kait siapa yang sebut ni. Ada peristiwa riwayat sebut riwayat yang lain tadi. Kalau dia berlaku peristiwa sama, maka ialah Ummu Salamah. Salamah pangkah balik dia. Awak duk menyibuk hal rumah tangga Nabi. Gitu. Saya nak mana. Baik. Tapi lepas pada itu turun ayat Allah. Ini ada perincian banding yang kita baca sebelum pada ni. Kronologi dia. Bagaimana turun ayat itu. Turunnya selepas pada ni lah. Sayyidina Umar dah kata, kemudian seorang si Nabi balas balik, turun. Lalu Allah pun turunkan ayat. Seolah-olah yang Sayyidina Umar nasihat tu betul lah tu. Yang Sayyidina Umar kata tu betul lah. Allah akui, Allah abadikan dalam Al-Quran. Boleh jadi jika baginda menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan untuknya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Surah Tahrim ayat ke-5. Hadis ni dari Al-Bukhari juga. Baik, habis cerita kita yang pertama. Setakat ni jelas, boleh ikuti. Ada kemusykilan ataupun tidak, saya buka. Sebelum kita masuk hadis yang berikutnya yang merupakan kisah lain dah. Boleh ikut setakat ni? Alhamdulillah jelas Ustaz. InsyaAllah. Baik. Ada soalan? Sebab kita akan jumpa lagi. Ya? Ustaz, kisah yang ini yang saya pernah tanya ke Ustaz hari tu ke yang Umar datang tengok Nabi masam wajah dia apa semua tu. Saya ada pernah cakap Ustaz ini ke dia punya kisah dia Ustaz? Ya. Ya. Yang inilah ya? Okay, Panjang kisah. Nabi jumpa Sayyidina Umar jumpa Nabi masa tu Nabi duduk dalam bilik atas. Nabi asalnya Nabi tak nak jumpa dengan siapa-siapa pun. Dengan isteri apatah lagi dengan orang lain pun tak ni. Sayyidina Umar minta berapa kali nak jumpa. Masa tu nak naik ke tingkat atas tu, tangga dijaga oleh seorang hamba. Dia jadi guard, tak bagi siapa-siapa naik. Tapi akhirnya Nabi bagi naik. Nabi bagi naik, Sayyidina Umar masuk dalam rumah, tengok Nabi duduk baring. Kemudian Nabi bangun. Nangis Sayyidina Umar tengok belakang Nabi. Nabi tak pakai baju masa tu. Berbirat belakang Nabi, menangis Nabi. Nangis Sayyidina Umar. Ini nak cerita jadi sebab jadi orang kata inilah kita sampai masa dalam buku 3 nanti Ustaz, buku kuning. Ya? Dalam buku kuning nanti perinci ada. Ada. InsyaAllah. Dah jelaskan itu. Baik, insyaAllah. Panjang di sana. Betul. Okey, ada persoalan? Kalau tidak ada, Ustaz, dari kisah ni juga yang menunjukkan tentang apa? Karomah tu Ustaz, yang pasal Umar tu, Sayyidina Umar. Tentang kan apa yang Allah ilhamkan pada dia, kemudian turun ayat Al-Quran kan. betul. Ini antara karamah, bukti karamah para sahabat Nabi Sayyidina Umar ni dan menarik. Kalau kita boleh kumpulkan karamah para sahabat Nabi SAW. Antara yang terlintas sekarang ni boleh sebut sebagai karamah Al-Ala bin Hadrami, seorang sahabat Nabi, Al-Ala bin Hadrami. Dia berjalan atas air. Dia bukan dia seorang lah, dia ketua pasukan. Dia boleh bawa satu pasukan dia berkuda berjalan atas air. Nak lintas Bahrain pada hari ini. Ini berlaku, diingat ni sebab kalau ibu-ibu baca buku Madinah Takkan Rebah, kisah tak ada lagi lah. Itu dalam buku yang ketiga kalau nak buat nanti. Bagaimana Ustaz, tadi Ustaz Al-Ala bin Hadrami. bin Hadrami ini dia ada dalam mana-mana peperangan dia? Ada. Dalam perang mana? Boleh selongkau. Dia zaman Nabi, dia tak menonjol, tak timbul lagi dia. Dia zaman mula nanti zaman dengan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dilantik 11 orang komander untuk operasi nak orang kata kembalikan kedaulatan Madinah. Antaranya dia. Khalid al-Walid ni antara dia tu. Dan dia dihantar ke Bahrain untuk operasi ni. Kembalikan kedaulatan Madinah. Maknanya zaman Khalifah Rashidin Sayyidina Abu Bakar lah ni. Betul, bermula di situ. Baik. Kemudian Sayyidina Umar sambung narik ni Al-Ala bin Hadrami. Terima kasih Ustaz. Baik. Ada soalan lagi? Kalau tidak ada, kita teruskan insya-Allah. Baik, hadis yang berikutnya kita baca dua sekaligus nanti kerana dia merujuk kepada peristiwa yang sama dan dia berlainan daripada yang tadi. Muka surat 89, Asam Garam ke-28.
Sayyidina Aisyah enggan patuhi hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menarik dan berlakunya peristiwa ini di hujung-hujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, riwayat ini dengan riwayat yang peristiwa satu lagi yang kita akan baca pada pertemuan akan datang insya-Allah, dua-dua berlaku di hujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu, puan-puan boleh perasan kronologi cara saya susun riwayat ini, sebelum mungkin saya susun mengikut kronologi benda tu berlaku tahun bila. Tak semua dapat lah, tapi yang ni dapat, maknanya di hujung-hujung. Sebab itu kita bincang di hujung, tak di hujung. Awal-awal tidak. Baik. Sayyidina Aisyah enggan patuhi hasrat Nabi. Abu Burdah an Abi Musa qal. Hadis ini riwayat Abu Musa al-Ash'ari dan diriwayatkan daripadanya oleh Abu Burdah. Abu Burdah ialah anak kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ini riwayat anak beranak. Abu Burdah dia tak sempat jumpa Nabi, dia lahir kemudian, maka dia tabi'in. Adapun ayahnya Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi Al-Jalil yang mulia, yang cukup terkenal, dan dia ni bukan orang Mekah, bukan juga orang Madinah. Dia orang Yaman. Jadi kita kena tahu juga keadaan ataupun kepelbagaian sahabat Nabi ketika Nabi mula membina Madinah itu. Dia umumnya muhajirin, ansar. Yang muhajirin itu maksudnya yang sahabat dari Mekah bergabung dengan sahabat ansar, penduduk tempatan. Tapi jangan lupa third force, ibarat begitulah, golongan yang ketiga, iaitu sahabat Nabi muhajirin yang datang dari curug pelosok yang lain selain daripada Mekah. Dan ini ada kepentingan yang tersendiri, keunikan yang tersendiri. Sebahagian besarnya datang dari Yaman. Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, siapa lagi ada ni yang terkenal. Mereka datang dari Yaman, dan datangnya mereka bagaimana apabila dapat maklum bahawa seorang Nabi muncul di Madinah sedang ini, mereka datang pindah. Ada Abu Musa al-Ash'ari dengan ni seorang Abu Buraidah, datang satu kampung pindah. Al-Ash'ari satu kelompok, satu kabilah ini, satu kampung dari Yaman pindah duduk satu tempat di Madinah ni. Dia duduk di sebelah Quba, antara Abu Musa al-Ash'ari, dan Nabi suka sangat mereka ni. Mereka suka. Malam-malam Nabi akan kata, kalau Nabi berjalan, Nabi suka akan nak tahu kat mana kampung Al-Ash'ariyin, orang Al-Ash'ari. Malam tu akan dengar alunan. Keunikan mereka, mereka baca Quran. Malam akan dengar. Kalau kita hari ni malam sunyi bunyi gong-gong, bunyi konsert, bunyi mana dah pasang karaoke, rumah siapa. Itu hari ni. Tapi pada ketika itu, tempat orang senyap sunyi, tiba dengar alunan. Rupanya puak-puak Al-Ash'ari ni suka baca Al-Quran. Bahkan Abu Musa itu sendiri antara sebahagian sahabat Nabi yang memiliki suara yang sedap. Saya nak kumpul ni projek entah bila ni, keunikan sahabat Nabi ni pelbagai. Sebab kita nak lebih mendalami ni, doakanlah saya, ni projek ke berapa lah entah. Tapi ini antara dia. Contoh, sahabat-sahabat Nabi yang bersuara sedap, kita pun senarai ni. Dan benda tu dapat daripada riwayat. Antara Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi bersuara sedap ni paling kurang saya ingat ada dua. Abu Musa al-Ash'ari dengan Salim Maula Abu Huzaifah. Dua-dua tu ada riwayat. Abu Musa al-Ash'ari pernah Nabi dengar dia baca Quran, Nabi pun kata kat dia, engkau ni Allah kurniakan seruling Daud. Nabi Daud ialah standard sepanjang zaman, orang yang paling sedap suara dia, paling merdu, paling memukau suara dia, kan. Apabila dia baca kitab dia nama itu kitab Taurat, kitab apa, tenangnya, merdunya, sampai orang kata sampai burung boleh bertinggi atas kepala dia. Allah, burung pun layak. Pada hari ni kita dapat gambaran tu dalam kartun lah, Cinderella dia menyanyi, mari burung nyanyi sama-sama. Itu gambar tak jumpa dah ini. Itu Nabi Daud. Kata Nabi kepada Abu Musa al-Ash'ari dalam
Riwayat mana ni? Laqad u'tita mizmaran min mazamir ali Daud. Engkau Allah telah berikan satu seruling daripada seruling Nabi Daud. InsyaAllah. Suara dia sedap. Abu Musa, dia cerita dia. Jadi nak sebutnya kita kenal sahabat Nabi ni dan jarang timbul nama dia dalam riwayat ini, dalam buku ini. Dia kata ni, ini riwayat dia. Qal marida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit. Nabi jatuh sakit. Fashtadda maraduhu, dan kemudiannya makin tenat sakit Nabi. Ini terus kita sebut peristiwa ini berlaku ketika sakit terakhir Nabi. Sakit Nabi nak pergi buat selama-lamanya. Ya. Sebelum pada tu kita tahu ada masa keadaannya Nabi juga demam. Ya. Itu saya duk sebut, saya duk bangkang apabila orang kata, bahkan ada buku kan kata rahsia Nabi tidak pernah sakit. Mengarut tu. Nabi sakit. Kalau kata Nabi tak sakit, Nabi tak pernah demam, tak pernah apa. Bagaimana teladan Nabi tu lengkap. Oh, hebat Nabi tak pernah sakit. Nah, ini satu jenayah, satu jenayah ilmu, jenayah pada agama. Awak telah menafikan teladan atau telah mengurangkan contoh teladan Nabi SAW. Nabi pernah demam panas Nabi, dan akhir hayat Nabi SAW juga dalam keadaan yang sakit. Nabi menanggung sakit berapa lama. Pada kiraan saya, sakit akhir Nabi tu paling kurang lah selama 12 ke 13 hari. Dan dalam tempoh itu sakitnya sangat-sangat kita rasa dahsyat. Sebab keadaan bagaimana Nabi pengsan, sedar tidak pengsan. Untuk seseorang itu nak pengsan, dia bukan boleh dibuat-buat. Satu bait ni maknanya pengsan ni, pitam ni dia shutdown. Otak kita shutdown. Kalau kita ni kalau handset kan, pak boleh mati tahu sebab overheating. Ada sebab badan shutdown, panas sangat shutdown. Itu keadaan Nabi SAW. Dahsyat. Jadi bukanlah nak kata bila kita tahu keadaan sakit Nabi, cara mati Nabi SAW tu bukannya sebagaimana yang kita bayangkan. Oh, kalau orang mati baik, mati dia smooth macam drama-drama yang tunjuk. Orang mati baik ni boleh bercakap, boleh mengucap, gambaran terlalu ideal. Adakah begitu? Oh, orang jahat ni mati payah, adakah itu sebagai tanda dia? Tidak, belum tentu. Nabi sendiri mati sakit, mati Nabi menanggung sakit yang mungkin ni. Bahkan orang kata tak keterlaluan untuk saya katakan, antara boleh jadi tanda seorang itu kita husnul khatimah, sebelum dia mati dia sakit. Sebelum mati dia sakit. Dan kita akan tengok sifir ataupun keadaan ini sangat konsisten. Tengok para sahabat, tengok para ulama, bagaimana sebelum akhir hayat mereka itu, mereka diuji dengan macam-macam. Imam Syafi'i, imam kita Syafi'i, sebelum nak meninggal, berapa tahun sebelum pada tu, apa yang penyakit dia? Kalau dengar tahu, oh dahsyatnya pada hari ni. Dia sakit buasir. Buasir tu duduk sampai dia mengajar lagi. Kursi dia kursi khas yang ada lubang kat bawah dia tak ada baldi. Sebab darah menitis tak tentu sepanjang masa. Tu kan. Jadi nak kata rahmatullah, kalau kita ada saudara kita, ada siapa yang kita jumpa, kita tahu dia masuk wad, sakit ni, kita jadi kena ada pandang atau ada husnul zan. Allah ni bagusnya orang ni. Maknanya Allah nak sucikan, nak kifaratkan, nak kikiskan dosa-dosa dia sebelum pergi. Nak bersih-bersih. Dan orang tu sendiri pun kita kena bagi tahu selalu gitu. Kadang orang yang ialah kurang mengaji, kurang apa, dia duk jadi resah, dia duk jadi down apabila dia diuji macam-macam sebelum sakit ni. Dia duk rasa orang ni teruk dia. Sebaliknya itu kita kena lihatkan sebagai Allah nak sucikan dosa aku ni. Aku meninggal dalam keadaan sebersih yang mungkin. Itu jauh lebih baik daripada mati mengejut. Yang kita minta jauhilah mati mengejut, tak sempat taubat, tak sempat ni. Dia sakit, dia apa yang ni, kita boleh bersedia dah. Ini kena dengan keadaan Nabi SAW. 13 hari Nabi, lebih kurang Nabi sakit. InsyaAllah,
ada jodoh kita akan sampai tempat ni. Kita akan bincang secara panjang tentang hal ini dalam buku yang kedua, Asam Garam 2, bab 4, bab terakhir, tajuk dia romantik terakhir. Dalam bab tu saya kumpulkan hadis-hadis sepanjang Nabi sakit tu macam mana, apa keadaan peristiwa yang berlaku. Sebagainya yang kita baca ini. Baik, mari kita panjang. Kata Musa begitu, Nabi sakit dan makin tenat sakit Nabi. Lalu satu hari, faqal, Nabi pun sebut, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Boleh tak suruh siapa-siapa pergi suruh Abu Bakar jadi imam, mengimami manusia yang lain, jadi imam. Sebelum itu, kalau sebut solat berjemaah di Masjid Nabawi, Nabi yang imam dia. Dan tak ada siapa pun boleh orang kata suka ganti, saya nak ni, tak ada, melainkan dengan arahan Nabi SAW. Sebab itu apabila Nabi musafir, Nabi keluar, Nabi antara yang Nabi lantik, jawatan-jawatan Nabi lantik, dua yang besar. Pertama, wali yang menguruskan Madinah, siapa Nabi lantik. Yang kedua, imam. Jadi kadang orang sama, kadang dua orang berlainan. Imam siapa-siapa gini. Itu. Jadi dia bukan boleh siapa-siapa nak ganti. Siapa datang dulu, tolak orang tu, tak. Masjid Nabawi tidak begitu, Nabi. Jadi di hujung usia Nabi ni, masa Nabi sakit, Nabi pengsan apa semua tu, Nabi tak dapat dah nak orang kata penuhi tanggungjawab menjadi imam tu. Nabi dalam keadaan tu, Nabi berkata, minta siapa-siapa pergi beritahu Abu Bakar, suruh dia jadi imam. Kat sini berlaku isu. Qalat Aisyah, ketika ini Nabi sedang berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi sakit, Nabi dirawat di situ. Sayyidatina Aisyah dengar Nabi sebut macam tu, dia pun kata, innahu rajulun raqiq, idza qama maqamak lam yastati' an yusalliya bin nas. Dia mencelah, dia disebut enggan, agak membantah. Sayyidatina Aisyah kata, ayah seorang yang raqiq, seorang yang lembut hati dia. Lembut hati dia. Apabila dia berdiri di tempat abang, nanti dia jadi imam, duduk depan, diganti tempat abang, lam yastati' an yusalliyan nas. Dia tak mampu nak imamkan orang. Sebab apa? Nanti kita tengok. Sebab dia tadi lembut hati dia, tak pasal menangis. Tengok tahu pula dia ganti jadi imam ni sebab Nabi sakit. Lagilah duduk dengar, dia baca Quran, pada duk berendam dengan air mata, duk bunyi tak jelas. Itu kata Sayyidatina Aisyah. Dan betul. Betul. Kalau dari segi sudut keadaan yang Sayyidatina Aisyah kata, memang tak boleh Sayyidina Abu Bakar jadi ni. Bagi ke orang lain lah untuk jadi imam. Masa tu kan ada speaker cakap, baca sikit seluruh satu masjid dengar, tak. Dia perlukan kekuatan suara. Suara Nabi kuat. Boleh umur Nabi berapa tu boleh jadi imam, boleh jadi. Khutbah Nabi tetap sahabat Nabi tengok dengan khutbah Nabi bersemangat. Ini secara tidak langsung sebut tentang kata khutbah, dari perempuan tentang khutbah. Dan dia bukan soal usia. Ada tempat-tempat yang khatibnya berusia, bacanya lebih kurang. Kita gantilah ada khatib muda. Tidak, kalau orang tu berusia tapi dia boleh membawa atau menyampaikan khutbah dengan sebaiknya sebagaimana Nabi, iaitu lantang. Sebab Nabi, kita tahu yang riwayat Nabi berkhutbah itu umur Nabi dalam lingkungan 53-63 tahun usia itu. Baik. Kembali itu kata Sayyidatina Aisyah, ayah orang yang lembut hati, nanti dia berdiri tak boleh dia nak jadi imam. Qal muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Nabi kata balik, tak, suruh juga Abu Bakar untuk jadi imam. Baik. Fa'adat. Lalu Sayyidatina Aisyah bantah lagi. Tak boleh begitulah. Fa'ad, ulang kali ke berapa dah ni. Faqal, kemudian Nabi sebut, muri Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ini direct terus arahan kepada Sayyidatina Aisyah. Muri. Ni fi'al amar untuk wanita, iaitu rujuk kepada Sayyidatina Aisyah. Awak sendiri suruh juga ayah awak ni. Awak pula suruh. Asal Nabi suruh orang lain, tapi ada Sayyidatina Aisyah ni bakar halang. Awak sendiri pergi suruh, pergi cari, pergi beritahu kat ayah awak Abu Bakar untuk jadi imam. Baik.
Kemudian Nabi sebut, ni menarik ungkapan dia. Fa inna kunna sawahibu Yusuf. Kamu ni macam perempuan-perempuan Yusuf saja. Fa'atahu Rasul fasalla bin nas fi hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar datang, dia pun jadi imam pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab azan dalam bab orang yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam salat. Ini hadis ini dibincangkan oleh Imam Bukhari untuk nak ekstrak satu panduan, satu hukum pemilihan imam itu. Pemilihan imam, apa kriteria dia, ranking dia untuk jadi imam ni, siapa yang dulu didahulukan. Berdasarkan hadis ini, orang yang perlu didahulukan ialah orang yang mempunyai keutamaan dari sudut keilmuan dia itu. Walaupun suara dia tak sedap, walaupun bacaan dia biasa, tapi dia tuan guru, dia orang hormati, dia orang ada kedudukan, didahulukan dia. Ini ada perbincangan lah. Ada yang nanti ada perbincangan yang sebut penentuan orang paling sedap suara dia. Sebab tengok pada hayat Nabi susun begitu. Hatta di tempat zaman Nabi masjid bukan satu je. Bukan Masjid Nabawi itu di perkampungan Bain Najjar. Di setiap kampung ada masjid masing-masing. Jadi siapa imam di tempat masing-masing itu, pelantikan dia berdasarkan orang yang paling banyak baca Quran, paling menguasai Quran dan paling sedap bacaan dia. Hatta ada satu kampung, imam mereka seorang budak umur 7 tahun. Ini zaman Nabi. Menarik ni. Tak ingat siapa nama sahabat kecil ni. Dia umur dia 7 tahun. Tapi dia jadi imam. Sebab dia paling hafal, Abdullah bin Mas'ud ke Ustaz? Saya? Abdullah bin Mas'ud ke? Bukan Abdullah bin Mas'ud. Dia orang Ansar. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ialah guru Al-Quran. Mas'ud guru Al-Quran. Okay. Tak ingat nanti saya ni. Jadi nak kata begitu. Dalam riwayat ini, dalam yang kita baca ini, Imam Bukhari nak set kata pemilihan berdasarkan keilmuan. Sayyidina Abu Bakar lebih berilmu dalam berbanding para sahabat Nabi yang lain, maka dia dipilih. Dari sudut yang lain, kenapa Nabi tekankan sangat ini? Ini Nabi isyarat yang akan ganti aku nanti ialah Sayyidina Abu Bakar. Dan sungguh itu menjadi penentuan nanti dalam perbincangan para sahabat Nabi. Tengok siapa yang Nabi suruh ganti jadi imam ini, Abu Bakar. Itu sedikit sebanyak meredakan ketidakpuasan hati sahabat Nabi yang lain tentang siapa yang patut jadi khalifah selepas ganti Nabi SAW. Ini perbincangan ni. Untuk lebih lanjut baca buku Madinah Takkan Rebah. Baik, kita baca hadis yang kedua. Masa apa dah? 9 lebih dah sikit. Baca riwayat yang kedua, riwayat ketiga mungkin kita tak baca kot, kita boleh baca. Riwayat yang kedua, untuk kita lebih memahami sebab ada bahagian penting. Ubaidullah menceritakan bahawa Sayyidina Aisyah berkata, sungguh aku membantah Rasulullah tentang hal itu. Betul, aku bangkang Nabi, aku tak setuju Nabi gini ni. Itu kita tak tajuk Sayyidina Aisyah enggan patuhi hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa sebab dia? Sayyidina Aisyah kata apa? Tadi disebut depan tadi kat Nabi, dia kata Sayyidina Abu Bakar ni ayah ni suara ni menangis nanti suara tak. Itu alasan yang disebut. Tapi hasrat ataupun maksud sebenar dia akui disebut sebab ni. Tidak ada yang mendorongku untuk banyak membantah baginda, melainkan kerana aku tak rasa orang ramai suka terhadap siapa yang menggantikan tempat baginda nanti. Kerana itu aku tidak rasa bahawa sesiapa yang menggantikan tempat baginda melainkan orang ramai akan memandang lekeh terhadapnya. Maka aku mahu Rasulullah alihkan tugas itu daripada Abu Bakar. Riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab peperangan dalam bab sakit dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu manakan Sayyidina Aisyah ni seorang anak yang perhatian dengan ayah dia. Allah sian sikap ayah dia ganti Nabi. Selama ini Nabi jadi imam dengan suaranya ni gini. Amr bin Salamah yang menjadi imam kita insya-Allah. Terima kasih Amr bin Salamah. Jadi itu Sayyidina Aisyah kata kalau
ayah ganti tempat tempat Rasulullah SAW, bacaan pun tak, suara pun tak selantang Nabi. Orang pandai lekeh apa ni. Jadi Siti Aisyah bimbang. Kata tak sedap tu yang dia helah supaya tak kena ke ayah dia tu. Itu sebab dia, tuan-tuan. Baik. Hadis yang ketiga saya dah baca sebelum ni, dia tak ada ni sangat, tuan-tuan boleh baca sendiri nanti. Sebab masa kita makin ni, saya nak terus kepada hadis yang terakhir untuk perbincangan kita ini, untuk nak ada maklumat yang lebih yang tambahan yang terperinci berkenaan peristiwa ini. Muka surat 92. Sayyidina Hafsah terikut-ikut Aisyah bantah Nabi SAW. Baik. An Hisham bin Urwah عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fi maradhihi, dulu masa Nabi sakit yang terakhir Nabi pernah sebut muru Abu Bakr yusalli bin nas, siapa-siapa suruhlah pergi beritahu kat Abu Bakar untuk jadi imam. Qalat Aisyah qultu, aku pun berkata, Sayyidatina Aisyah, inna Abu Bakr idza qama fi maqamik lam yusmi'an nas min buka. Abu Bakar kalau dia duduk tempat abang nanti, ganti abang jadi imam, orang tak dengar. Lam yusmi' nas, orang tak dengar bacaan dia. Sebab apa? Minal buka, duduk menangis, baca Quran menangis. Ni kita dapat gambaran Sayyidina Abu Bakar ni bagaimana orang dia. Dia seorang yang lembut, baca Quran menangis. Allah Akbar. Kita nak baca Quran menangis ni payah tu. Dalam masa sama dia tempat dia tu garang. Sayyidina Abu Bakar juga garang. Sebagai ayah dia garang. Lalu dalam riwayat ini ada tambahan yang Sayyidatina Aisyah sebut, tidak disebut dalam hadis yang kita baca sebelum ini. Apabila Sayyidatina Aisyah kata keadaan Nabi, Abu Bakar ni gini, orang tak dengar, boleh baca Quran nanti syeduk menangis je. Sayyidatina Aisyah memberi alternatif atau cadangan balas. Famur Umar falyusalli bin nas. Apa kata abang suruh Umar untuk jadi imam. Dan memang paling tepat ialah saya nak, orang kata lebih patut suara yang lantang dengan ni saya nak Umar. Sebab itu hadis ini digabungkan. Imam Bukhari tengok, ya, kalau nak kira dari sudut bacaan, suara lantang ni saya nak Umar lah lebih baik daripada Abu Bakar. Tapi Nabi suruh Abu Bakar juga. Ini secara tidak langsung menetapkan hierarki, ranking dalam pemilihan imam. Suara sedap tu satu, tapi kalau ada orang yang suara boleh ni, cari yang lebih berilmu. Begitu. Baik. Suruhlah Umar untuk ni. Kemudian Nabi, kan, kita gabung dengan riwayat sebelum. Kemudian Nabi kata, suruh juga Abu Bakar. Ini. Jadi Sayyidatina Aisyah, lepas pada berapa kali dia duduk bantah Nabi gini, Nabi kata, suruh juga Abu Bakar gini. Sayyidatina Aisyah tidak berhenti setakat itu. Qalat Aisyah faqultu, dia buat cari lagi usaha yang lain. Dia pergi jumpa Sayyidatina Hafsah. Faqultu li Hafsah, aku pun pergi, aku kata kepada Sayyidatina Hafsah, isteri Nabi yang lain, kita tahu berulang kali kita sebut, mereka berdua ni kira kancing lah. Ya. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Quli lahu inna Abu Bakr idza qama fi maqamik lam yusmi' an-nas bidal buka famur Umar falyusalli bin nas linnas. Dialog yang sama dia ajar. Sayyidatina Aisyah ni bab-bab merancang, buat skrip ajar orang tu dia lah. Kan ingat kes-kes sebelum pada ni yang minggu lepas Maghafir, dia juga duduk buat dialog. Ini kepandaian dia. Dia ajar Sayyidatina Hafsah kata begini, beritahu kat Nabi. Boleh awak beritahu kat Nabi, kata Abu Bakar kalau nanti dia jadi imam, nanti orang tak dengar dia baca, sebab duduk menangis je. Lebih baik minta Umar jadi imam. Sayyidatina Hafsah dengar macam tu, dia barangkali dia tak nampak game lagi lah. Game Sayyidatina Aisyah. Cadangan nampak, Barnas juga ni. Untuk suruh ayah dia kan. Ni aku kata prihatin seorang anak. Sayyidatina Aisyah dia ada sebab tadi, dia tak nak apa. Sayyidatina Hafsah mungkin dia tak nampak lagi, walaupun dia lebih berusia daripada Sayyidatina Aisyah, tapi kat sini dia yang lebih cerdik, Sayyidatina Aisyah, insya-Allah. Dia apabila Sayyidatina Aisyah sentuh, suruh
ayah awak. Ni. Suruh Nabi suruh ayah awak Umar ganti Nabi. Dia sebagai anak rasa ni privilege lah. Ayah aku, Nabi sakit, ayah aku ganti jadi imam. Jadi begitu situasi dia, keadaan kita boleh bayangkan. Fa'alat Hafsah. Sayyidah Hafsah buatlah. Dia tak fikir panjang, tak petikai lah. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sebut. Jadi kita tak hidup gelak dia sebab kita nak konsisten. Isteri Nabi yang banyak bukan kena marah tapi kena begini, Sayyidah Hafsah lah. Nabi dengan dia. Kena game. Ya? Kena game. Kena game, yalah tak usah kena marah oleh Nabi dalam beberapa peristiwa sebelum pada ni. Peristiwa ni pun sama. Nabi kata kepada Mah, ish, kamu ni, begitu. Inna kunna la'antunna sawahibu Yusuf. Kamu ni, dia kata kat semua lah. Kamu ni macam perempuan-perempuan Yusuf saja. Muru Aba Bakr falyusalli linnas. Suruh juga Abu Bakar untuk jadi imam, salatkan orang ramai. Full stop. Nabi tegah dah ni. Ustaz, maksud perempuan-perempuan Yusuf tu, kiasan tu kenapa Tu menarik tuan-tuan. Saya sebut di belakang nanti, kita habiskan riwayat ini. Dan Sayyidah Hafsah kena marah. Tak pasal saya kena marah depan Nabi. Mah, tu ungkapan ekspresi. Kata, ish. Betul lah. Kita terasa hati. Padahal Sayyidah Aisyah sebelum berapa kali dah duduk sebut sama. Tapi ni ujung nasib dia lah. Dia yang kena Nabi sebut kat dia ni. Depan dia tapi untuk semua, kena kat semua. Kamu ni seperti perempuan Yusuf. Sayyidah Aisyah kata, Sayyidah Hafsah kata, faqalat Hafsah li Aisyah. Kemudian nanti Sayyidah Hafsah pun jumpa balik Sayyidah Aisyah, dia kata apa? Ma kuntu li usiba minki khaira. Tak ada faedah langsung saya ikut awak. Tak ada faedah langsung saya ikut awak. Tak pasal-pasal kena marah. Hadis Al-Bukhari. Dan jangan lupa lah, Sayyidah Hafsah juga pernah game Sayyidah Aisyah kan, dalam peristiwa yang lain. Ini biasa, asam garam bertangga. Baik, soalan yang diujukan, saya nak sebut, apa maksud Nabi? Inna kunna la'antunna sawahibu Yusuf. Kamu ni sama je dengan perempuan-perempuan Yusuf. Maksud perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf. Ini merujuk kepada peristiwa dalam Al-Quran. Kalau ibu perempuan masih ingat, kisah Nabi Yusuf yang dia digoda oleh puan dia kan, selesailah bab tu, tapi apa yang puan dia tu buat apabila dia ditohmah, dilekehkan oleh kawan-kawan dia, datin-datin yang lain, kau ni suka kat budak pula gini-gini. Apa yang dia buat kan? Dia jemput kenduri kawan-kawan buat makan-makan, bagi pisau salah satu, tak saja ni. Duduk tengah membawang ini, suruh panggil Nabi Yusuf datang. Nabi Yusuf datang tu, pakat tengok semua, pakat giris jari masing-masing. Allah, ini bukan manusia, ni malaikat ni. Patutlah yang ni berkenan sangat tu. Itu merujuk kepada peristiwa itu, iaitu cakap lain, maksud dia lain. Imra'ati Aziz, puan Nabi Yusuf ketika itu, dia ajak kawan-kawan tu, ajak kenduri. Tapi bukan maksud nak berkenduri tu, bukan. Tu maksud di sebalik tu ni, aku nak tunjuk. Aku nak tunjukkan kau rasa sendiri ni. Sebab aku angau ni sebab gini-gini ni, tengok Nabi Yusuf ni. Itu ada niat di sebalik itu. Jadi nak kata, Nabi sebut hari ni rujuk kepada kamu sama dengan perempuan-perempuan mana peristiwa tu. Seperti peristiwa perempuan-perempuan Nabi zaman Nabi Yusuf, merujuk pada tadi, iaitu isteri Aziz, sebut lain, niat dia lain. Mana kata Nabi SAW faham yang Sayyidah Aisyah ni ada maksud lain, dan Sayyidah Aisyah akui tadi kan, inna kunna la'antunna sawahibu Yusuf, ni sama macam kisah perempuan zaman Nabi Yusuf. Bukan sebab yang disebut, suruh tu sebab Sayyidina Abu Bakar suara tak dengar gini-gini. Bukan itu, tapi ada sebab yang lain. Nabi faham. Saya pernah baca yang Rasulullah macam mengandaikan yang Hafsah tu macam kalau boleh nak ayah dia yang naik selepas Rasulullah. Macam tu lah, ada tersirat. Betul. Kan? Itulah. Jadi maknanya betul lah tu. Maknanya dia cakap tu
ada tersembunyi niat yang lain lah sangkaan Rasulullah macam tu. Okey. Betul. Satu Hafsah dia nak kat ayah dia naik, satu Aisyah dia tak nak ayah dia naik. Tapi cuma duk guna alasan atas tu lah. Dari segi suara ayah Sayyidina Bakar suara tak sedap, Sayyidina Umar suara dia lebih bagus. Itu boleh nampak perkaitannya. Wallahu alam, habis kisah kita. Saya berhenti setakat ini. Saya buka kepada soalan, buka kepada perkongsian. Kalau ada nak kongsi apa yang terlintas di pengajaran sebagainya, dialu-alukan insya-Allah. Silakan jemaah untuk bertanyakan soalan atau berkongsi. Habis. Ustaz, Saya baru-baru ni saya ada berbual dengan sahabat-sahabat lah. Diorang ajukan soalan macam ni. Apa ni kan selalu ada kita cakap jangan mengharapkan manusia. Maknanya macam isteri jangan mengharapkan suami jangan mengharapkan isteri kan. So saya cuba macam mana kalau boleh Ustaz dapat kupaskan sikit sebab saya cuba bagi contohnya para isteri dengan Rasulullah lah. Saya kata bukan tak mengharapkan tu maknanya kita buang, maknanya tak bergantung harap, tak. Sebabnya contoh, sebab dia orang kata macam ni, macam mana nak cakap Ustaz? Dia orang punya ambil cakap jangan mengharap pada manusia tu, maknanya kalau cinta suami tu tak payahlah sampai sungguh-sungguh ke apa. So saya kata tengok macam mana kecintaan para isteri Nabi kan, sebab macam Hafsah sendiri dia minta tingkap bilik dia menghadap pada makam Rasulullah. Lepas tu maknanya cinta tu bukannya kita mengagungkan manusia tu, tapi perasaan cinta tu kena ada dan mengharap pada manusia tu yang tu saya minta Ustaz ulaskan sikit. Sebab bukan mengharap sampai kita terlupa Allah ke apa, tapi kecintaan dalam hubungan suami isteri ni kena ada Ustaz kan. Benda tu kalau dapat Ustaz kupas sikit Ustaz. Buang persepsi tentang mengharap manusia tu bukan bermakna kita mengagungkan manusia tu, tapi benda ni kena ada. Macam mana nak cakap Allah Akbar. payah tu. Pertama, ungkapan yang tadi dia bukan nak kata salah dan tak boleh nak kata itu satu prinsip yang umum, tapi lebih kepada orang kata apa, nak healing diri sendiri. Orang apabila tidak mendapat yang sebagaimana ideal perkahwinan, suami tak gini. Jadi antara cara nak pujuk diri, nak ni keluarlah ayat-ayat seumpama itu. Jangan kita mengharap cinta manusia, tagihlah cinta Allah Ta'ala. Itu ayat-ayat self healing dalam hubungan, tidak ada masalah di kata-kata dia ni dan kita ni. Tapi untuk perkataan seumpama itu nak dijadikan satu prinsip dalam kata secara umum dalam rumah tangga. Asal berkahwin, okey isteri awak jangan harap lebih-lebih dari suami awak jangan harap layanan sini. Maka tidak boleh. Sebab secara umum kita kena kembali kepada ideal satu perkahwinan itu. Allah sebut dalam Quran apa, wa min ayatihi, antara tanda ciptaan Allah jadikan daripada kalangan kamu sendiri, maknanya manusia lah sebagai pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang bersamanya dengannya. Ini benda yang penting. Sakinah, ada 3 benda kan, sakinah, mawaddah warahmah. Itu dalam hubungan suami isteri. Cuma tak semua orang dapat rezeki itu. Perkahwinan sekadar perkahwinan, ada suami atau ada isteri sekadar itu, tapi sakinahnya tidak ada, mawaddahnya tidak ada, rahmahnya tidak ada. Maka itulah jadi ayat healing tadi. Dan yang sebut tadi, ayat perkataan seumpama tadi, dia tidak boleh jadi sebagai prinsip awal. Tapi apabila berlakunya kemudian nanti, keadaan ni barulah datang sebagai bantuan. Kita kena ingat balik apa benda saya sebut tadi lah. Memang bukan kena ada percintaan, hatta kita tengok benda semua kita kena rujuk hadis-hadis rumah tangga Nabi SAW dan isteri Nabi, bagaimana Nabi ekspresikan kecintaan dia kepada Siti Khadijah. Inni ruziqtu hubbuha, aku direzekikan kecintaanku kepada dia. Dia tak dapat lari daripada itu. Cuma tadi situasi berbeza. Ada orang tidak begitu. Contoh perkahwinan yang tak smooth. Al-Quran pun sebut Nabi Lut, Nabi Nuh teruji dari segi sudut perkahwinannya.
Isterinya menjadi orang tidak beriman, bahkan orang kata duri dalam daging lagi. Apa keadaan itu yang kita kena ni? Siti Asia, suaminya Fir'aun, sudah tentu tidak, dan kita tahu Fir'aun ini memang dia pun dihukum nanti, sudah tentu tidak ada kasih sayang lah tu. Tapi tu yang beralih kepada cinta Allah, bukanlah beralih sepanjang masa yang ada, tapi akan fokus kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam peringkat zaman Nabi itu pula, peringkat Nabi tidak ni, pada peringkat sahabat Nabi ada. Contoh, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, kakak Sayyidatina Aisyah. Dia berdasarkan riwayat yang saya kumpul dan ni, dia antara teruji lah dengan perkahwinan. Suami dia orang baik, orang hebat, Zubair bin Al-Awwam. Tapi hidup sebagai suami isteri, sebagai orang lain yang berkasih sayang, dia tidak dapat. Akhir kemuncak dia bercerai. Mereka berdua bercerai. Tapi itu perceraian ke apa ni, clash ni dia tidak berlaku overnight atau bergaduh tu macam tak. Dia rentetan, dia akumulatif. Dan memang tengok, memang kita tengok pun sejak masa Nabi hidup lagi, di sini Asma beberapa kali mengadu kepada ayah dia, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia ambil posisi untuk tetap nasihat anak dia kekal dengan suami. Ini Padahal Zubair ni dah jenis panabaran, begitulah. Panabaran ni Asma seorang yang ni. Akhirnya bercerai tu pula dahsyat kan. Sampai melibatkan anak. Kau duk backup ayat mak kau gini, bergaduh nak pukul, sakit belakang pukul lah. Dan ini realiti. Tetap mereka sahabat Nabi sebagai manusia yang terbaik lah, tapi adalah kekurangan mereka. Gambaran ni kita dapat bahawa Sayyidatina Asma kena pukul suami, kena ni. Sampai anak dia, Abdullah bin Zubair, lawan dengan ayah dia. Dan akhirnya lepas tu diceraikan. Jadi keadaannya begitu. Yalah, kita orang baik-baik pun ada yang teruji hal sebab itu. Maka ayat-ayat tadi, jangan mengharap cinta manusia, cinta Allah, itu digunakan pada situasi seperti itu sahaja. Wallahu a'lam. Tak nak ulah macam mana, tak itulah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Tapi kan Ustaz, saya rasa macam saya faham maksud Kak Puan Azrina tu. Dia macam ni, seolahnya macam kita bukan tak boleh mencintai seseorang tu sungguh-sungguh ataupun tak boleh nak berharap kepada manusia. Tapi dia maksudnya prioriti dia tu kita letakkan dulu kepada Allah dulu. Kita kena letak tempat dia pada tempatnya. Lepas tu rasa cinta tu pun kena letak pada tempatnya, dan kemudian lepas kita letak Allah, Rasulullah, semua tu, baru kita letak pada suami kita, orang tua kita atau sesiapa lagi yang kita sayang tu. Lepas tu tak ada had sebenarnya kalau kita nak mencintai tu, sebab itu adalah perasaan yang memang semula jadi ada dalam diri kita kan. Jadinya kalau kata kebergantungan tu, maksud dia kebergantungan tu bila tak semestinya setiap perkara yang kita harapkan daripada pasangan kita ataupun orang yang kita sayang tu akan kita dapat daripada orang tu. Tapi Allah akan hadirkan mungkin daripada orang lain, ataupun Allah akan hadirkan daripada keadaan yang lain yang mungkin kita tak sangka. Jadi maksud saya rasalah itu satu perkongsian saya yang saya boleh share dengan Kak Puan Azrina. Ini je Kak. Tentang perasaan tu. Saya nampak daripada apa yang Irma cuba kongsikan, maknanya kita jadikan nilai kasih sayang tu ibadah lah dulu kan. Ya, betul. Itu dia akan nampak dah apa ayat yang Irma cubakan. Betul. Bila Ustaz sendiri pun terangkan, nampak dah perjalanan tu sebenarnya kalau fokus kepada ibadah tu, maknanya kita tak fokus pada manusia tu, makhluk tu. Kan? Ya, betul Kak. Allah, ya, insyaAllah. Dan kalau seandainya ada yang macam sesuatu kekurangan ada pada kita punya pasangan ataupun makhluk yang kita berhadapan tu, kita boleh cepat-cepat muhasabah. Kita cakap, oh ini ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah. Itulah, itu nikmat ibadah. Yes, betul-betul. Macam tu. Satu pagi ni. InsyaAllah. Minta maaf Ustaz. Yang ni perkongsiannya ni kita alu-alukan. Saya mengambil istifadah daripada hari ini. Ada orang lain nak tambah nak apa, dia alu-alukan. Saya tak bakang, tak ada apa, memang itu betul lah tu. InsyaAllah.
Ada soalan lain, ada tambahan lain. Dia kalau ada kena share, nanti tak ada masak tak jadi lepas ni. Aku nak cakap tadi tapi tak ada. Lepas ni masak tak jadi. Dia kena tumis juga. Alhamdulillah. Ustaz, sebenarnya rujukan rumah tangga Rasulullah ni lah main dia Ustaz kan. Tak kira lah yang berkahwin monogami ke poligami ke, ini kunci utama dia. Saya dapat bezakan lah Ustaz. Perjalanan rumah tangga sebelum dan selepas ni sekarang berjalan dengan contoh terbaik ni, ya Allah, memang jadi satu panduan yang bawa kita diri tu bawa kepada jalan ibadah lah, insyaAllah. Ya, betul. Sebagai prinsip sebagai ni, tapi bukan tapi kita jangan abaikan juga realiti hari ini. Di segi tips dan teknik itu dia berubah. Tips teknik mengekalkan romantik, tips dan teknik mengurus konflik, dia berubah mengikut zaman dan situasi manusia. Yang tu kita kena buka mata kita untuk kita pelajari. Prinsip semua ada dalam sirah, dalam hadis, dalam Al-Quran, prinsip gini ni. Jadi pendekatan, pelaksanaan itu dia berubah ikut semasa. Sebab tu kalau saya tidak, kita cukup bukanlah berpada dengan pengajar hadis ni, kita ada ruang dan peluang untuk kita gabungkan teknik tips itu dengan semasa. Dari segi psikologi gini, sama dalam macam pendidikan anak-anak begitu juga. Jangan kita orang kata lekehkan kemahiran masa kini yang ada. Dalam rumah tangga pun begitu. Itu maksud saya. Sebab bukan nak kata tak enggak. Tapi semata-mata cukuplah dengan kita baca asam garam ni, maka kita ni dia tak dia, tips teknik, dan tips teknik itu datang pengalaman, perkongsian tu saya perlukan daripada orang lain untuk berkongsi apa yang dia buat dan ni dan orang lain pun boleh ambil ni. Sebab tips teknik itu semuanya kembali kepada prinsip-prinsip secara umum tu juga. Kadang orang hari ni orang mungkin lebih perlukan tips dan teknik itu lebih daripada prinsip ataupun dasar itu. Wallahualam, ni sembang di awang-awangan. Ustaz, lagi satu kan, isu Rasulullah SAW merajuk tu kan. Bila kita belajar tentang perkara ni, maknanya betul lah hidup ni kena macam kadang-kadang kena bagi me time juga yang pada pasangan tu. Kalau kata, sebab sebelum ni kalau kata lelaki merajuk tu, perempuan dah macam dia ni buat hal lah ni kan, tak nak cakap apa semua. Tapi bila dah belajar, kita menghormati keadaan tu dan bila kita bercerita balik pada suami pula menghormati keadaan isteri, rupanya para isteri Rasulullah tu lagilah merajuknya dengan buat perangainya, dengan berani membantahnya. So ada pendekatan yang baik sebenarnya, sama-sama saling memperbaiki lah, insyaAllah. Cuma kena saling bercerita lah. Saling bercerita. InsyaAllah, betul. InsyaAllah, betul. Rezeki betul lah Ustaz dapat belajar kitab ni. Terima kasih banyak pada Ustaz yang menulis. Terima kasih ya Allah. Doakan ikhlas dan istiqamah. Allahu Akbar. Doakan saya boleh siapkan asam garam 4. Nak kejar untuk pesta buku. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah. Cuti lama sangat. Ada soalan lain? Kalau di bahagian tu kalau ada soalan ada apa, di komen ke boleh bacakan. Saya tak nak ni. Saya tak nak explore. Kalau ada tak ada tak apa. Saya sah pada pengurusi. Kalau ni boleh berhenti. Kalau tidak ada. Kita tinggal satu lagi. InsyaAllah minggu depan panjang umur rezeki kita akan baca bab ataupun kisah terakhir dalam bab 1 Kerenah, dan ini juga memukau lah kalau boleh baca awal. Kemudian kita hurai sama-sama nanti. Menarik insyaAllah. Soalan tak ada Ustaz, cuma Puan Rusiah kata dia bersetuju dengan keadaan yang Ustaz share tadi tu tentang perbezaan latar belakang keluarga dan ekonomi semua tu. Ya. Dan berbeza situasi katanya. Jadi dia cuma hanya menyatakan betapa dia bersetujulah dengan kata-kata Ustaz. Itu saja, tak ada soalan Ustaz. Jadi boleh saya tutup Ustaz? Tafadhal. Saya sebut begitu tak sebelum.
dalam pengajian ini saya tengok kecenderungan hala perbincangan itu betul-betul menjiwai aspek kita kata rumah tangga segi ni. Saya ada kebimbangan di pihak saya daripada dulu pun saya letak dah posisi. Saya bukannya orang kata pakar memang nak menjadi orang dalam hal kaunseling rumah tangga. Tak. Saya nak cerita hadis Nabi, rumah tangga Nabi, gini kan. Tapi bila berlaku perbincangan ni, minta komen tu je, alamak segang sejuk aku. Kita tak layak. Yang kedua, saya sebut tadi, tip dan teknik itu. Apabila kita sendiri pun duduk ni, saya ada kerjasama dengan ada sebuah NGO, My Sakinah. Mereka ni apply apa yang dilaksanakan oleh di barat perkembangan tentang marriage, pengurusan perkahwinan ni, masya-Allah ni. Lagi lambat ni, Allah memang jauh sangat ni. Jadi yang kita cerita setakat belajar ni sebagai prinsip dasar-dasar saja. Tips teknik itu pada hari ini kita kena belajar, kena ni. Dia cerita bagaimana nak mengurus konflik secara tips dan teknik yang dilakukan, dan penting, insya-Allah. Jauh, dan ni perlu dipelajari, perlu diketahui oleh kita orang Islam juga. Kat sana macam dia mengurus gini, berdasarkan psikologi, memahami psikologi seorang suami, memahami psikologi seorang isteri. Yang ni kita tak dapat dapat gist itu sekadar pembacaan hadis, bukan nak lekehkan hadis tu, tidak. Realiti tu begitu. Ilmu ni berkembang, ilmu ni ada formulasi. Macam fiqh, macam tafsir, macam ni. Kalau sebut zaman ni tak jumpa perbincangan yang kita pada hari ni. Tapi ulama kemudian ada rumus, lalu keluar fiqh, ada hukum haram, halal, apa sebagainya. Sama juga ilmu rumah tangga. Hadis-hadis Nabi ni sebagai asas permulaannya. Lalu dirumuskan, datang kemudian formulasikan teknik gini. Itu dia berkembang ilmu itu. Jadi kita orang kata bertuah masa ni sebab ada ilmu-ilmu yang dikaji lebih awal oleh pihak lain, kita ambil manfaat lah. Itu menarik. Ada masa yang tadi kongsikan apa teknik mereka, kongsikan mereka ni nak ngurus. Sebab penting. Apatah lagi kebetulan pula dalam 2 hari lepas saya pergi satu masjid dan nampaklah ketara. Pihak masjid ni ibarat hari ni dia menjadi tempat bukan sekadar rujukan ni, tapi banyak kes-kes rumah tangga. Datang jumpa imam, kita mengajar pasal ni, dia orang tanya kat saya, kes macam-macam. Suami bergaduh, isteri bergaduh, gini, bercerai, gini. Dan memang usaha tengah dibuat sekarang ni oleh NGO My Sakinah untuk menjadikan masjid sebagai tempat dipanggil first aid, sebagai early response, tindakan awal apabila berlaku. Sebab banyak pasangan yang sampai bercerai apa semua tu, dan akhirnya pergi jumpa pejabat tadhi apa semua, itu dah peringkat akhir dah. Memang nak cerai, nak ni dah. Sebelum pada tu boleh diselamatkan lagi. Dan ketika yang peringkat awal tu, mereka tak pergi ke sana. Mereka tu lah tanya imam, tanya ustaz masjid. Yang mana ustaz imam masjid, mereka tidak ada kepakaran. Duk main bersabar je lah, gini. Lagi tidak menyelamatkan. Yang tu pihak My Sakinah ni, dia nak buat training lah kepada yang mana terlibat ni, ustaz imam di masjid ni, untuk macam mana awak handle kes sebegini. Orang datang ni apa, awak nasihat gini, apa teknik. Menarik sangat, insya-Allah. Allahu'alam. Tu nak mencelah sedikit saja. Kembali semula pada pengurusi. Ustaz, maaf sikit tadi nak cakap tapi rupanya mic tak boleh on. Tak buat je lah, terlepas. Boleh ke Ustaz ada hal ke macam mana? Boleh. Tak, saya tak ada nak bertanya soalan. Cuma saya tertarik hari ni lah kan dengan apa yang Kak Azina cakap, tanya tadi, Imam cakap tu. Kita bercakap pasal suami isteri ni kan. Saya tertarik dengan yang pasal ketika Nabi menghadapi masalah dengan isteri-isteri tu kan. Bila Allah hadirkan firman turun ayat surah At-Tahrim tu, Allah nak kita, Nabi ambil tahu pasal, Allah nak bagi tahu kisah isterinya Fir'aun, Asia tu kan Ustaz. Asia ni walaupun dia tak reda, dia tak suka dengan apa yang Fir'aun buat, walaupun dapat suami yang teruk macam ni kan, tapi di saat dia diseksa teruk dengan Fir'aun, dia berdoa, wahai Tuhan,
kau bina untuk aku di sisi engkau satu rumah di dalam syurga kan, Masya Allah. Walaupun dapat suami yang teruk, kita tak seteruk macam tu dapat suami kan. Jadi ni satu muhasabah untuk kita juga. Walaupun Allah bagi kita suami, tapi tak seteruk macam Fir'aun tu. Jadi dari sini kita boleh ambil lah kan. Bila Allah bagi suami atau isteri yang bermasalah, kita kena refer balik. Allah nak kita balik pada Allah, Allah nak kita balik pada Al-Quran. Tu jalan Ustaz. Allah alam. Betul. Doakan Ustaz boleh buat NGO kecil lah dengan tim JNI ni untuk menambah idea-idea penulisan mungkin. Mungkin Faham. boleh buat grup kecil nanti atau perbincangan yang best macam ni, insyaAllah. bolehlah diusahakan. Saya fokus penulisan untuk ni. Seram pula sebut NGO. Seram. Kisah Asia isteri Fir'aun itu saya duk bayang, ibu berdoa lah. Tu ada dalam buku saya yang kelima nanti. Asam Garam 5, ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Akan datang Amin. Saya kena doa panjang usia ni nak baca semua tulisan Ustaz. Panjang doa umur usia saya pun panjang. Amin. Barokah insyaAllah. Sebab betul lah penting. Kisah Fir'aun, Siti Asia itu banyak sangat kita rujuk tafsir, banyak sangat tadabbur di situ. Seperti Puan sebut tadi, dah ada poin-poin yang lain juga yang ni. Tak saya hadkan diri saya untuk sebut, jadi panjang cerita dia. Cuma satu nak kalau sebut ada ucapan beliau tadi, Rabbi ibnili inda baitikal apa ya, fil jannah ya, baitan tu. Ya Allah, binakan untukku rumah di sisimu dalam syurga kan. Minta ulama bahas tentang itu. Ini ayat yang sangat berlapik, yang sangat halus, selayaknya sebagai seorang wanita yang ada tinggi rasa malu dia. Apabila disebut, ya Allah bina itu, jadikanlah aku sebuah rumah di sisimu di syurga. Dia bukan rumah tu semata-mata, dia package. Itu apa dan syurga ini satu tempat nikmat yang sempurna. Apabila diminta oleh Siti Asia minta kata nak rumah, dia bukan rumah semata-mata, dia package dengan suami. Itu Siti Asia tak sebut Allah Ta'ala itu tingginya adab dengan Allah Ta'ala. Sebut rumah, dan kebahagiaan rumah itu letaknya pada orang dia. Macam suami, rumah yang ni sebenarnya ada pada isteri, ada pada anak. Isteri juga takkan begitu. Satu rumah ni lengkapnya sebagai rumahku syurgaku kerana ada suami penyayang, ada anak-anak yang ni. Itu yang saya Hafsah minta itu, dan Allah akan berikan, pasti akan berikan nanti di syurga, ialah rumah sekali dengan suami. Dengan suami yang penyayang, yang ni sebagai ganti atas kesusahan dia, pengorbanan dia, tidak mendapat suami yang baik di dunia. Itu saya tinggal yang tu, insya-Allah. Setimpal dengan dia. Dia bukan sekadar rumah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya berkenaan dengan Asia isteri Fir'aun tu. Ya. Adakah Asia tu pernah dipukul, disakiti, didera, atau dia Fir'aun tak ada buat apa-apa kat dia? Dalam Al-Quran sekadar sebut yang itu saja tadi, lalu kita akan rujuk kepada riwayat-riwayat yang ada. Asia bukan sekadar maka berdasarkan riwayat yang kita kumpul yang ada tu, kita akan tengok Siti Asia bukan sekadar tak sebutlah dipukul apa, tapi kemuncaknya dia dibunuh, dihukum bunuh oleh suami dia sendiri mati. Itu dahsyatnya. Itu. Dibunuh sebab apa tu, tak mengaku Fir'aun tu sebagai Tuhan. Ya, satu, betul. Dan apabila dia mula orang kata memberontak, dia mula membangkang, menunjukkan kebangkangannya apabila Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa mula menentang Fir'aun. Fir'aun tu ayah tiri dia lah, ayah angkat dia lah, dan Asia ialah ibu angkat Nabi Musa. Mari pula kisah ni dapat sebut. Nabi Musa kan jadi anak angkat Fir'aun, anak angkat Asia, dikutip dari sungai. Dan ini peristiwa kisah itu secara tak langsung hikmah dia
nak menunjukkan bahawa kalau sebagaimana Puan tadi sebut, kita mengambil kisah Asia yang dapat suami yang jahat itu sebagai banding untuk kita. Alhamdulillah dapat suami yang tak apa nak elok pun ni, tapi Asia lagi teruk. Itu satu. Dalam situasi orang yang dapat itu sendiri pula, yang dapat suami yang betul jahat pun ni, dia ada peranan yang dia boleh lakukan sebagaimana Asia lakukan, iaitu dia mengurangkan kejahatan suaminya. Sebagaimana Siti Asia dengan hikmah dia duduk situ, dia mengurangkan kejahatan suami dia, bahkan mengelakkan berapa banyak kejahatan yang sepatut, kalau bukan sepatut, kalau taklah dihalang maka berlaku, seperti pembunuhan Nabi Musa. Nabi Musa tu masa tu dasar kerajaan bunuh anak lelaki. Dia bawa yang ni excluded, dia kecuali atas pujukan seorang isteri. Bahkan jadi anak pula, sayang pula tu. Jadi itu. Jadi kita orang yang teruji begitu. Kalau dapat suami yang jahat apa gini-gini, kalau tidak ada, bukanlah kita nak kata kena kekal, awak kena bersabar tu jadi isteri, tak. Ada ruang dan peluang untuk bercerai apa, itu ni lah. Tapi andai kata memang tak ada ruang, tak ada ni, kekal dapat suami yang ni, dia ada peranan di situ, iaitu ada usaha mungkin untuk mengurangkan kejahatan si suami itu. Wallahualam. So, dari kisah Asia ni, konteks ibadah tu juga main dia kan. Macam mana dia punya ketaatan dia pada suami tu bukan taat pada suami sebenarnya, dia taat pada Allah tu. Yeah. Dan asbab daripada ketaatan pada Allah tu Allah gantikan dengan kehadiran Nabi Musa tu. Sebab kalau ikut daripada soalan Puan Intan tadi, sebenarnya emosi isteri ni bukannya kena pukul fizikal tu yang boleh orang kata apa, meruntuhkan perasaan. Kadang-kadang ujian tentang macam yang Asia lah, dia menghadap tentang keimanan, tauhid suami dia yang tak mengaku Allah sebagai Tuhan tu, sebenarnya lagi mencabar diri untuk terus taat sebagai isteri tu satu, untuk taat sebagai hamba Allah tu satu. Banyak sangat. Tentang Asia ni banyak main dalaman Ustaz. Betul. Kalau nak jadi isteri solehah memang berjalanlah dengan kisah Asia. Wallahualam. Nanti saya akan kongsikan ayat tu, minta komentar, minta tadabbur, sebab tadi sentuhan-sentuhan ni kalau kita orang lelaki, ulama dia, lelaki dia perspektif dia agak keras begitulah. Tapi tak dapatlah sentuhan-sentuhan yang emosi sebegini. Kena ada ustazah, kena ada input daripada perempuan. Lagi cantik. Allahualam. Okay. Memang tutup mah, kita nak masak. Kesal Ustaz, dia kuat dalam kereta. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman Mahta untuk perkongsian atau penceritaan tentang perjalanan kisah rumah tangga Rasulullah SAW. Sungguhnya memang banyak ibrah dan banyak yang kita dapatkan daripada penceritaan sirah hari ini. Masya Allah, ini adalah satu anugerah, dan sesungguhnya kalau kita betul-betul mentadabbur kisah rumah tangga yang apa yang berlaku di dalam kisah rumah tangga Rasulullah ni, memang banyak ibrah yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita boleh ambil setiap perkara yang baik dari situ, dan setiap perkara yang tak baik tu kita boleh cuba untuk singkirkan daripada kehidupan kita demi untuk menjadi seorang isteri yang solehah dan seterusnya menjadi seorang bidadari syurga satu hari nanti. Semoga dengan penceritaan sirah hari ini kita beroleh kefahaman ilmu anugerah Allah SWT sekaligus mengaplikasikan ibrahnya dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih buat barisan pengurusan Gema Nur Iman dan hadirin pilihan Allah yang mengimarahkan halakah ilmu pada pagi ini, dan semoga kita dipilih lagi untuk bertemu dalam kuliah asar bersama Ustazah Nurliah binti Kasmuri dengan pengajian berkitab kitab Fikah Mazhab Syafi'i Jilid 1 pada tepat pukul 5 petang nanti, insyaAllah. Saya Irma binti Sukir, moderator yang mewakili pihak pengurusan Gema Nur Iman, memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami, dan menangguhkan majlis ini yang penuh barakah ini. Saya mohon Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya akhiri dengan lafaz mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih semua. Jumpa lagi.